nak mula. Tuhan suka berjanji jikalau tidak ditepati, janji membawa akibat kerana banyak yang Anissa. Hai cikgu. Hai, Cikgu, Lisa. saya dah sedia untuk kelas sejarah kita. Sedia dah? Dah sedia. Amboi, bagus satu. Ini saya dengar tak? Itulah, saya dengar ada macam lagu. Saya ingatkan saya tengah mimpi. Tak Nisa tak mimpi. Memang saya sengaja pasangkan lagu ni untuk Nisa. Dan juga untuk murid-murid yang akan belajar dengan cikgu pagi ni. Hari ni. Kenapa cikgu ada lagu pula ni? Nak tahu kenapa? Nak? Okey, jadi kita akan tunggu selepas ini. Lepas ni cikgu janji. Janji. Okey, kita janji. Jom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Menengah Rendah di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan bersama-sama dengan murid-murid yang sedang menonton. Hari ini kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sejarah topik tingkatan 3. Tapi kita nak belajar apa sebenarnya? Saya tertanya-tanya, lagu tadi tu apa kaitan dengan topik kita pada hari ini? Jom kita tanya sendiri dengan guru kita hari ini, iaitu Cikgu Nurhayati Muhammad Razan dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Selamat datang Cikgu. Terima kasih Nisa. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV KPM. Sebelum itu Cikgu, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Lina Khalida binti Saparudin dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Baiklah, nampaknya murid-murid di rumah ada yang dah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing. Cikgu, apa tajuk kita dan apa kaitan lagu tadi? Saya dah tengiang-ngiang ni Cikgu lagu tadi. Seronok layan lagu tadi. Ya, betul. Okey, jadi lagu tadi kalau perasan dia ada menyebut pasal janji dan kita pun berjanji tadi. Betul, janji. Kita janji. Aha. Okey, jadi memang fokus kita pada hari ini ialah kita nak melihat tentang satu subtopik dalam tajuk tingkatan 3 berkaitan dengan perjanjian. Jadi kita akan fokus kepada perjanjian London 1824. Wah, Sebelum ini- tu saya nak tanya khabar jugalah kepada guru bahasa kita. Boleh. Okey. Lia. Hai, Apa Cikgu khabar? Lina. Apa khabar? Maaf, saya baru belajar. Apa khabar? Apa khabar? Baiklah Cikgu, kita dah tahu hari ini topik kita perjanjian London 1824. Tetapi jangan dilupakan atau saya pun dah tersasul ni nak berjanji kan, takut kan. Kita ada murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini di Google Meet. Apa khabar murid-murid? Cikgu, siapa yang ada bersama-sama dengan kita hari ini? Okey, hari ini sangat istimewa. Sebenarnya kita mempunyai murid-murid mewakili dari dua sekolah yang berbeza dan dua negeri yang berbeza. Baik. Okey, jadi cikgu perkenalkan dahulu murid-murid lelaki lah ya. Jadi murid-murid lelaki ini didatangkan khas dari Kota Baru, Kelantan. Okey, dari sekolah Maktab Sultan Ismail ataupun khabar? biasanya Sultan Ismail College. Ya. Okey, apa khabar semua? Okey, jadi yang pertama kita ada adik Akil Darwish, Muhammad Akil Darwish. Hai Akil Darwish, selamat datang. Akil. Dan juga yang seterusnya ialah Muhammad Hafiz, Wan Muhammad Hafiz. Hai Muhammad Hafiz. Dua-dua ini daripada SIC. Okey, jadi dah tentulah saya pun sebenarnya tak sabar nak memperkenalkan murid daripada sekolah saya sendiri, SMK Mat Kilau, iaitu okey, yang comel itu Mawardah namanya. Hai Mawadah. Dan seterusnya kita ada Azatut Nadia. Hai Azatun. Kita panggil Nadia ya. Kita panggil Nadia. Ya, baiklah. Itu dia murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini. Murid-murid di rumah pun nampaknya ada yang dah bersedia dengan buku nota, dengan buku teks. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Jadi kita akan teruskan kepada topik kita, iaitu Perjanjian London 1824. Dan kita akan melihat kepada kesan perjanjian ini terhadap alam Melayu. Okey, jadi apa yang kita nak capai pada akhir pembelajaran kita hari ini ialah, okey, cikgu harap murid-murid dalam talian dan juga murid-murid yang sedang menonton dapat menghubung kaitkan perjanjian London 1824 ini
dengan kesan terhadap alam Melayu. Seterusnya, dalam pembelajaran kita pada hari ini juga cikgu sebenarnya ingin menerapkan nilai, iaitu menilai kepentingan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Baik. Jadi kalau kita lihat, kita pergi terus kepada topik kita, iaitu kita lihat apa yang sebenarnya yang membawa peristiwa yang membawa kepada termeterainya perjanjian Inggeris Belanda atau juga dikenali perjanjian London 1824 ini. So, kalau lihat pada paparan, jadi di sini cikgu paparkan adalah peta di benua Eropah. Yang pertama, peta yang melambangkan atau menggambarkan kuasa itu kerajaan British, kerajaan British ataupun kita panggil bendera Union Jack. Dan kita ada bendera Belanda. Jadi dua kuasa ini, mereka ini telah mempunyai sejarah yang panjang. Pertikaian, peperangan yang panjang antara kedua-dua kuasa ini menyebabkan hubungan antara dua kuasa ini tidaklah begitu baik. Jadi kita lihat di sini perang British Belanda yang telah pun berlaku tahun 1652 hingga 1654 disusuli dengan perang British Belanda yang kedua 1665 hingga 1667. Perang British ketiga dan seterusnya perang British Belanda yang keempat 1781 1784. Baik. Jadi disebabkan oleh peristiwa ini maka hubungan yang tegang itu semakin keruh disebabkan oleh tindakan British yang telah memeterai perjanjian dengan penguasa kerajaan alam Melayu. Jadi kalau lihat di sini perjanjian pada Februari 1819 yang mana dalam perjanjian inilah sebenarnya yang menjadikan British dia mula bertapak di Singapura dan inilah yang sangat menimbulkan rasa tidak puas hati dan menimbulkan kegusaran bagi pihak Belanda. Jadi dalam perkara keempat dan kelima, jadi murid-murid juga boleh merujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 3. Kita fokus pada bab 2. Kemudian saya pergi kepada apa lagi yang berlaku susulan kepada perjanjian lagi sebab kita cerita pasal janji. 1819 ini pertikaian antara British semakin tegang kerana adanya perjanjian yang mana dalam perjanjian ini British telah berjaya memajukan Singapura. Kemudian British dia bertekad untuk mempertahankan Singapura ini sebagai tanah penguasaannya dan kemudian British atas keyakinan disebabkan oleh faktor lokasi dia yakin bahawa Singapura ini akan berkembang maju untuk menjadi sebuah pelabuhan bebas dan juga sebuah pangkalan tentera yang penting dalam di kerajaan alam Melayu. Jadi ini telah menimbulkan konflik bagi pihak Belanda pula kalau kita lihat. Belanda dia gusar mendakwa sebenarnya Singapura ini di bawah lingkungan pengaruhnya. Baik. Kedudukan Singapura itu dan apabila British menuntut mengeluarkan Singapura daripada menuntut British keluar dari Singapura, so sebenarnya tentulah tadi kita tahu dengan nekat yang ada pada Singapura British maka ini tidak mungkin berlaku. Kemudian Belanda bimbang dengan kemajuan pelabuhan Singapura ini, dia akan menjejaskan perdagangan Belanda di Betawi. Atas faktor inilah maka konflik yang timbul ini dia perlu diatasi, maka berlakulah satu perjanjian melibatkan dua kuasa ini. Jadi kita lihat dalam perjanjian sebelum kita bincang pasal perjanjian London 1824 itu, kita nak lihat dulu pada pengetahuan sejarah murid-murid. Baik. Berdasarkan soalan ini. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan cap mohor dalam perjanjian 6 Februari 1819? Jadi Kak Nisa, cikgu rasa kita akan berikan peluang kepada dua orang murid untuk memberikan pandangan mereka untuk menjawab soalan ini. Boleh, tak ada masalah. Ada yang nak cuba kongsikan soalannya berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan cap mohor dalam perjanjian 6 Februari 1819? Ada yang nak cuba? Boleh angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Aziatun Nadia. Silakan. Nadia. Pada pandangan saya, cap mohor ini penting kerana ini ialah lambang bahawa perjanjian ini telah berjaya. Lambang berjaya Lambang kejayaan sesuatu perjanjian. So kita dengar satu lagi, mungkin ada jawapan yang berbeza. Terima kasih Nadia. Ada lagi yang nak kongsikan? Aki Darwish, silakan. Okey, Silakan. Bagi saya
Cap Mohor digunakan sebagai lambang kedaulatan Sultan yang Sultan gunakan sebagai untuk beriktiraf dokumen-dokumen rasmi. Ya. Jadi lambang jawapan kedaulatan. itu sebenarnya ada persamaan. Ya. Kedua-duanya mengaitkan cap mohor ini dengan raja. Jadi sebenarnya apabila cap mohor digunakan bermakna perjanjian ataupun sesuatu dokumen itu telah pun mendapat pengesahan Raja-Raja Melayu. Baiklah. Jadi maksudnya dengan adanya termeterai perjanjian yang telah diletakkan cap mohor Sultan, maka menandakan bahawa seolah-olahnya perjanjian ini diterima oleh Raja Melayu. Baiklah, adakah kita nak beri ganjaran kepada murid-murid yang dah berkongsi pendapat mereka? Ya, saya berikan untuk permulaan kedua-dua Akil dan juga Nadia kita berikan 2 bintang. Dua Tapi ganjaran. bintang tak turun. Jadi kita gunakan getah. Gelang getah. Gelang Baiklah. getah. Sementara saya nak beri ganjaran kepada Akil dan juga murid-murid kita Azatul. pada hari ini. Saya nak minta murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kerana kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini bersama-sama dengan Nisa dan Cikgu Nur Hayati di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM di slot menengah rendah bersama-sama saya Nisa K dan juga Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan. Kita akan teruskan dengan topik mata pelajaran sejarah kita hari ini. Jom Cikgu, silakan. Okey, jom. Okey, kalau tadi kita dah bincangkan tentang konflik antara Inggeris Belanda. Jadi penyelesaian ke arah konflik ini sebenarnya perlu bagi memastikan kedua-dua kuasa barat ini dapat meneruskan usaha perluasan kuasa mereka. Baik. Terutama di kawasan Kerajaan Alam Melayu. Jadi dalam fokus ini kita akan lihat apabila langkah yang dilakukan oleh kedua kuasa memeterai perjanjian Inggeris Belanda 1824 atau juga dikenali perjanjian London 1824 turut memberi kesan kepada kerajaan-kerajaan alam Melayu khususnya. Jadi di sinilah perbincangan kita kepada kesan perjanjian. Jadi untuk tatapan ataupun mungkin sebagai makluman awal kepada murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Okey, di sini cikgu paparkan kesan perjanjian London ini kita akan bincangkan dalam 3 kesan. Yang pertama ialah seperti itu kita lihat pembahagian alam Melayu itu. Kemudian kita akan lihat bagaimana perjanjian itu telah memecah belahkan Kesultanan Johor Riau dan seterusnya penguasaan Selat Melaka oleh kuasa British. Baik. Jadi sebelum kita lihat kepada kesan, dah tentu cikgu nak bawa kepada apakah isi kandungan perjanjian London itu sendiri. Okey, di sini pada paparan murid-murid dapat melihat cikgu ada QR code jadi sebenarnya QR code ini, kod QR ini sebenarnya ada dalam buku teks sejarah halaman 41. Jadi murid-murid boleh buka pada halaman 41. Okey, gunakan telefon, ambil telefon anda dan scan sekarang. Okey, kita scan sekarang cikgu scan. Boleh, murid-murid di rumah boleh imbas di Jadi kalau kita dah dah. scan maka kita akan nampak ini antara cikgu ambil satu paparan. Dia sebenarnya ada 3 muka surat. Jadi cikgu ambil pada paparan yang pertama lah. Jadi cikgu yakin kalau murid-murid yang dah pun imbas scan QR ini akan dapatlah melihat perjanjian ini secara lebih detail ataupun terperinci. Jadi cikgu sebenarnya telah memberikan tugasan ini lebih awal kepada murid-murid cikgu untuk membuat kajian dan juga membuat sedikit rumusan mereka tentang apa yang mereka faham dengan perjanjian ini. Okey, jadi cikgu terus kepada murid-murid dalam talian. Boleh. Siapa yang bersedia? Kita panggil siapa yang bersedia untuk memberikan pandangan mereka tentang isi kandungan perjanjian London 1824. Silakan. Ada yang nak kongsikan? Boleh angkat tangan. Saya cikgu. Silakan Hafiz. British dan Belanda bertindak semena-menanya tanpa melibatkan raja-raja Melayu dengan
membahagi-bahagikan wilayah Kesultanan Melayu yang berdaulat. Peristiwa ini memberikan kesedaran kepada kita tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara daripada pencerobohan kuasa asing. Ya. So, kalau kita lihat tadi kalau sebelum ini kita bincangkan dalam perjanjian 1819 itu adanya penggunaan cap mohor yang melambangkan adanya penglibatan ataupun pengesahan daripada raja-raja Melayu. Tetapi dalam peristiwa pemeteraian perjanjian London itu berlaku di London dan melibatkan dua kuasa Eropah iaitu British dan Belanda, tidak langsung melibatkan raja-raja Melayu. Jadi seolah-olahnya perjanjian ini tidak langsung diketahui oleh raja-raja Melayu. Tindakan dua kuasa barat ini mengadakan pengagihan kawasan masing-masing. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Hafiz itu sebenarnya memang tepat. Jadi berdasarkan itu saya memberikan 3 bintang kepada Hafiz. Ganjaran. 3 gelang getah Kak Lisa. Baik. Okey, kita teruskan. Kita Jadi kita pergi kepada kesan yang pertama iaitu kepada kesan perjanjian itu telah menyebabkan alam Melayu terpecah kepada 2 bahagian mengikut kuasa barat. Jadi di sini kita akan lihat pada paparan, cikgu sediakan dalam bentuk paparan peta. Okey, peta menunjukkan kerajaan alam Melayu. Jadi kalau lihat di sini, okey. Seperti biasa kita lihat dahulu peta bendera itu mewakili British, British, yang mana British itu telah menguasai Singapura dalam perjanjian 1819 itu. Okey, kemudian di sinilah kalau kita lihat dalam masa yang sama Kepulauan Riau itu berada di bawah penguasaan kerajaan Belanda. Seterusnya, okey, Pulau Pinang berada di bawah penguasaan British dan termasuk juga kita lihat kedudukan Pulau Pinang dan juga Melaka. Jadi di sini cikgu suka rangkumkan sebab kadang kita lupa nak ingat macam mana nak ingat kawasan pengaruh British ini. Saya suka gunakan akronim SPM. SPM kan? SPM, CJ Pelajaran Malaysia. CJ Pelajaran Malaysia, Singapura, Pulau Pinang, Melaka. Okey, dan juga kawasan Belanda maksudnya berdasarkan perjanjian, okey, Belanda menguasai Bangkahulu dan juga Betawi. Okey, jadi dah terbahagi kepada 2 bahagian. Jadi sedikit info ataupun maklumat, jadi kita akan cuba uji murid-murid kita apa yang mereka telah faham tentang apa yang kita bincangkan setakat ini. Baik. Okey, jadi cikgu nak minta bantuan Kak Nisa lah. Boleh. Okay, Kak Nisa pada paparan ada soalan. Jadi kita sebenarnya kita nakkan murid kita lihat soalan dan terus memberikan jawapan. Kita lihat siapa cepat menjawab, maka kita berikan bintang-bintang yang turun dari langit ini. Bintang-bintang yang turun dari langit dalam bentuk gelang getah dalam bentuk cikgu. gelang getah. Okey, kita Boleh. kena sesuaikan. Okey, di sini kita akan ada 2 perbincangan. Dalam pakatan itu kita akan lihat kepada faktor yang membawa kepada pakatan British dan juga Belanda. Jadi ada 3 lah isi di situ dan juga pada kesan. Okey, pergi terus kepada faktor pakatan. Kak Lisa bacakan soal dia punya isi tempat kosong ya. Ya. Di sini kita ada pakatan antara British dengan Belanda. Kita pergi kepada pecahan yang pertama iaitu faktor pakatan ya cikgu. Ya, Okey, soalan pertama. Pakatan bertujuan menamatkan pertikaian antara British dan Belanda berkaitan penguasaan tempat kosong. Ada yang boleh jawab? Okey. Aziatul Nadia, silakan. Singapura. Ya, Kita tepat. semak jawapannya. Kita bagi Betul. berapa bintang? Berapa cikgu ganjaran Ini nak beri? satu markah kan. Jadi setiap ini kita akan bagikan 1 markah lah. Satu, Satu baik. markah maksud 1 bintang Untuk Aziatul. Okey, 1 bintang dulu. Okey, soalan isi tempat kosong. Okey. Okey, kedua. Soalan kedua, pakatan bertujuan menjaga tempat kosong Eropah kerana kedudukan Belanda berdekatan dengan Britain. Ada yang tahu jawapannya? Mawadah, kita beri peluang pada Mawadah. Silakan. Persahabatan British dan Belanda. Kita Hubungan semak cikgu. persahabatan. Ya tepat, kita bagi juga 1 markah. Betul. Atau 1 bintang. Okey, Baik. 1 gelang getah. Satu gelang getah Okey. untuk Mawadah. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan ketiga. Pakatan menjadi penyelesaian ke arah perdamaian kerana British dan Belanda mahu tempat kosong yang pernah berlaku pada abad ke-17 dan ke-18. Jawapannya? Hafiz, silakan. Mengelakkan peperangan. Mengelakkan peperangan. Mengelakkan perang. Ya, betul. Kita
Kita semak cikgu ya. Semak betul. Sebab Ah, ada betul. siri perang, 4 siri perang tu kan. Baik. Jadi, 1 markah. Okey, 1 markah. 1 gelang getah Hafiz. dulu. Baik. Okey. Okey. Soalan cabang kedua, kesan pakatan. Pertama, pakatan menyebabkan termeterainya tempat kosong. Silakan. Darwish. Perjanjian London 1824. Kita lihat, cikgu. Ya betul. Betul. Perjanjian London. Ya betul. Betul. 1 markah untuk Darwish. Baik. Soalan kedua. Perjanjian bertujuan menamatkan pertikaian dan tempat kosong antara British dan Belanda. Ada yang nak jawab? Cikgu, siapa? Okey, Wadah tadi yang Mawadah, silakan. Hubungan tegang. hubungan tegang antara British dengan Belanda. Ya, tepat. Betul. Jadi markah untuk Mawadah. Okey. Soalan ketiga, perjanjian. Jangan lupa Kak Nisa markah untuk Wadah. Markah untuk Mawadah. Yang mana tadi? Warna gelang getah berwarna ungu. Okey. Baik. Okey. Seterusnya, soalan ketiga, perjanjian dimeterai demi menjaga kepentingan British dan Belanda di tempat kosong. Siapa yang nak jawab? Ya, silakan Azatun Nadia. Alam Melayu. Alam Melayu. Betul cikgu? Ya, betul. Di Alam Melayu lah. Dia fokus ni. Betul-betul fokus ni murid-murid kita ni. Jadi, satu lagi gelang getah untuk Aziatul. Baik. Seterusnya, soalan terakhir ya cikgu untuk murid-murid kita. Melalui perjanjian ini, British dapat menguasai tempat kosong dan Belanda mendapat tempat kosong. Ada yang nak jawab? Angkat tangan. Hafiz, silakan. Melalui perjanjian ini, British dapat menguasai Melaka dan mendapat Bangka Hulu. Okey, sebab Betul, dua-duanya tepat. Jadi satu bintang untuk setiapnya. Jadi ada dua. Jadi dapat 2 bintang. Wah, Okey, Hafiz dapat markah lebih. Bila cikgu perhatikan ya, sebenarnya memang murid-murid kita ni sangat fokus dan juga dia cuba untuk menguasai topik kita, subtopik kita. Jadi cikgu akan berikan tambahan 1 bintang untuk semua murid-murid kita. Tahniah. Jadi Nisa akan tambahkan 1 bintang untuk Mawadah, 1 bintang lagi untuk Darwish dan 1 bintang lagi juga untuk Azatun Nadia. Okey, jadi kita buat conclusion untuk segmen ini. Okay, murid-murid fokus di rumah dan juga murid-murid yang dalam talian. Ingatnya kita membincangkan ialah tentang isi kandungan tadi. Dalam isi kandungan Perjanjian London 1824, kita melihat pada kesan yang pertama bahawa perjanjian antara Inggeris dengan Belanda itu telah menyebabkan mereka telah meluaskan kuasa dan juga membahagikan kerajaan Alam Melayu itu kepada 2 bahagian. Seolah-olahnya macam catur, papan catur ya. Alam Melayu ini dijadikan papan catur bagi 2 kuasa barat ini. Okey, British letak, okey saya nak pilih Singapura lah, diletakkan bendera Singapura. Saya nak pilih Belanda nak pilih Bangka Hulu. Okey, kita pun letak. Jadi di sini kalau kita lihat asalnya sebenarnya Bangka Hulu itu adalah dikuasai oleh British, manakala Melaka oleh Belanda. Tetapi di dalam perjanjian 1824 itu telah menyebabkan mereka telah bersetuju untuk bertukar. Jadi Melaka yang pada asalnya dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada British dan Bangka Hulu yang kemudiannya diserahkan oleh British kepada Belanda. Jadi akhirnya persetujuan ini, maka British memulakan usaha untuk meluaskan kuasa di tanah Melayu. Selain itu kita lihat Belanda juga berusaha meluaskan pengaruh dan kuasa menguasai perdagangan di kepulauan itulah Sumatera lah kalau kita lihat, ataupun kita kata Indonesia lah pada hari ini. Baiklah. Nampaknya murid-murid dah pun mendapat ganjaran yang banyak. Tak muat-muatlah tempat saya nak gantungkan gelang getah masing-masing. Dah dapat menjawab soalan dengan baik. Diharapkan murid-murid di rumah juga dapat menjawab soalan dengan baik dan dapat mengikuti pelajaran kita setakat ini. Ya cikgu, nampaknya mereka dah tahu dah kesan yang pertama daripada perjanjian London 1814. Betul 1824. 1824. Alamak, saya pula yang tak dapat mata ni. Jangan salah ya murid-murid di rumah. Kita akan bertindak seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. 1824 Nisa. 1824.
Didik TV KPM. Banyak lagi gelang getah nak diberikan sebagai ganjaran kepada murid-murid ni. Kembali juga kita ke Didik TV KPM, masih lagi belajar mata pelajaran sejarah bersama-sama dengan saya Nisa K dan Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan. Kita ada murid-murid di Google Meet yang akan bersama-sama dengan kita. Jom cikgu, kita teruskan sesi pembelajaran kita. Tak sabar nak bagi ganjaran pada murid-murid. Silakan cikgu. Ya, okey. Jadi dalam perbincangan adalah berfokus kepada Perjanjian London 1824 ataupun kalau biasa dengar Perjanjian Inggeris Belanda 1824. Itu adalah perjanjian yang sama. Okey, jadi perjanjian itu telah membawa kepada kesan yang besar kepada kerajaan alam Melayu khususnya dalam topik perbincangan kita. Jadi dalam kesan-kesan ini kita lihat adanya pembahagian kerajaan alam Melayu kepada dua lingkungan pengaruh. Kawasan Tanah Melayu dipengaruhi oleh British. Kawasan Kepulauan Indonesia atau Sumatera itu dikuasai oleh Belanda. Jadi apabila mereka meluaskan kuasa, dah tentulah kalau kita lihat perjanjian ini turut memberikan kesan-kesan yang lain. Terutama ini kita lihat kesan dalam aspek politik lah. Baik. Jadi kesannya ialah kepada perpecahan Empayar Kesultanan Johor Riau yang kita akan bincangkan pada segmen ini. Baik. Iaitu dalam perpecahan Kesultanan Johor Riau, mungkin murid-murid kata, pernah dengar pasal Kesultanan Johor Riau ini. Sebenarnya bukan murid-murid tingkatan 3 sahaja, tetapi murid-murid tingkatan 2 juga telah pun belajar tentang pengasasan kerajaan Johor Riau itu. Jadi kerajaan Johor Riau ini merupakan kerajaan yang besar, yang hebat, yang masyhur. Tetapi apabila kita lihat dengan adanya kuasa-kuasa British, kuasa-kuasa Belanda di kawasan alam Melayu ini telah mempengaruhi geopolitik di tanah Melayu, di alam Melayu. Okey, jadi kita lihat perpecahan. Okey, kalau kita lihat di sini, Kesultanan Johor Riau itu juga dikenali dengan Kesultanan Johor Riau dan Lingga. Okey, kerana kawasan-kawasan ini dikuasai oleh Sultan Johor, Kesultanan Johor. Jadi maksudnya kawasan itu adalah amat besar. Okey, tetapi disebabkan oleh konflik dalaman yang berlaku dan juga disebabkan oleh strategi British. Jadi bila cikgu sebut pasal strategi, cikgu pun teringat juga. Okey, dalam topik sebelum ini kalau kita tengoklah topik yang kita lihat dalam tajuk tingkatan 3 ni, murid-murid pasti akan belajar tentang strategi-strategi yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat untuk meluaskan pengaruh dan kuasa mereka. Baik. Jadi antara strategi, saya nak berikan sedikitlah kan, antara strateginya ialah menggunakan cara manipulasi. So manipulate lah. Kemudian menggunakan cara serangan fizikal dan antaranya ialah menggunakan perjanjian. Yang mana perjanjian ini adalah fokus utama dalam perbincangan kita pada hari ini. Baik. Dan cikgu nak berikan juga penegasan kepada untuk kefahaman murid-murid bahawa British ini dia berbeza dengan kuasa Belanda. Belanda lebih kepada penggunaan fizikal, tetapi British ini lebih orang kata lebih teliti dalam halus, tetapi dia berjaya meluaskan pengaruh. Jadi inilah kita lihat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh British di alam Melayu itu telah membolehkan British menguasai, dan British juga telah berjaya memecah belahkan Kesultanan Johor Riau itu sendiri. Baik. Okey, kalau kita lihat di sini Singapura, dalam perjanjian London ini Singapura telah pun menjadi tanah jajahan British. Singapura ini berada di bawah penguasaan Kesultanan Johor. Jadi dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh Stafford Raffles dengan cara manipulasi, kemudian dengan cara strategi yang dilakukan melalui perjanjian 1819 seterusnya bawa kepada penguasaan British itu, maka Singapura dan kemudian dipersetujui pula oleh Belanda. Jadi Singapura berada di bawah penguasaan kerajaan British. Kemudian kalau kita lihat berakhirnya Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi di mana pula pertapakan Kesultanan Johor ini? Maka kalau kita lihat pada sebab kalau kita belajar tentang kerajaan Johor Riau ini, maksudnya Johor Riau ini pada akhirnya telah berlaku beberapa kali perubahan tempat pemerintahan, dan apabila penguasaan kuasa barat ini, maka kita lihat Sultan Johor telah bertapak atau bersemayam di Johor barulah, maksudnya di Johor. Jadi di sini maka kawasan Riau itu dikuasai oleh Belanda. Jadi seterusnya
Okey, kalau kita lihat perakhirannya Kesultanan Johor, Singapura oleh British, Riau dan Lingga dikuasai oleh Belanda. Kemudian kita lihat pengisytiharan Kesultanan Pahang. Maksudnya di sini muncullah Kerajaan Al-Melayu. Kesan daripada perpecahan ini maka membawa kepada pengisytiharan Kedaulatan Pahang itu. Okey, dan kita lihat kesan yang ketiga Perjanjian London, iaitu membawa kepada penguasaan Selat Melaka ini oleh Kerajaan British. Jadi Selat Melaka ni, Kak Nisa, tahu tak Selat Melaka ni? Selat Melaka. Ya, kan kalau kita lihat bila kita cerita pasal sejarah, bila cerita pasal Melaka dia sinonim dengan perdagangan. Betul. Jadi sebenarnya mana-mana kawasan yang berada di kawasan, maksudnya kuasa barat lah kan, kalau kita lihat yang menguasai laluan perdagangan, terutama sekali di Selat Melaka, dia secara tidak langsung dia dapat meningkatkan perdagangan dia, meningkatkan ekonomi mereka. Betul. Jadi sebab itulah ini yang sebenarnya yang dititik beratkan oleh mereka. Faktor kedudukan yang strategik ini menyebabkan kedua-dua kuasa cuba untuk menguasai Singapura, cuba untuk menguasai Melaka. Okey. Jadi penguasaan Selat Melaka itu melalui Perjanjian London 1824 telah berada di bawah penguasaan Kerajaan British, dan British seterusnya melakukan perubahan-perubahan lainlah dengan memeterai perjanjian lain dan mewujudkan sistem pentadbiran yang seterusnya. Kalau kita belajar dalam topik tingkatan 3, dia membawa kepada apabila British telah berjaya dengan perjanjian London itu, dia telah menguasai Singapura, Pulau Pinang, Melaka, ataupun tadi cikgu suka buat sinonim akronim SPM, Singapura, sekali lagi Singapura, Pulau Pinang dan Melaka. Jadi tiga kawasan ini kemudiannya tahun 1824 kemudian 1826 pentadbiran diwujudkan yang untuk mentadbir ketiga-tiga kawasan ini dengan dikenali sebagai negeri-negeri selat. Tapi itu akan dibincangkanlah dalam topik yang lain. Baik. Okey, jadi sedikitlah sebab kita nak fokus pada Perjanjian London saja kan. Kesan tadi kita ada dua kesan. Okey, jadi kita nak sekarang ini kita nak menguji kefahaman, persediaan murid-murid kita sebelum masuk ke kelas, dan apabila dalam kelas mendengar penjelasan daripada cikgu, kita akan uji mereka dalam soalan yang berbentuk betul atau salah. Betul Jadi atau di salah. sini cikgu pun ada, kalau betul. Okey, kalau pernyataan yang dibacakan nanti salah, kita pun keluarkan salah. Jadi saya pun tak tahu macam mana murid-murid kita. Bersedia dengan Kak, kita nak minta sebenarnya, cikgu nak minta bantuan Kak Nisa untuk membacakan soalan. Tapi kita akan berikan, kita buat permainan lah. Kalau kita tiba-tiba bagi, yang ni soalan nombor 1, nombor 2, dia macam tak best. Tak menarik. Jadi kita ada, Kak Nisa nampak tak macam kotak hadiah tu? Ada kotak hadiah. Oh, ingatkan untuk hadiah. saya, bukan cikgu. Kak Nisa. Nanti itu hadiah lain kemudian. Baik. Di dalam kotak ini kita ada, Kak Nisa boleh buka? Ini. Jadi di dalam kita panggil telur, anak murid cikgu kan. Dia kata, ini cikgu telur dinosaur. Telur dinosaur pula kan. Jadi ini sebenarnya mengandungi soalan-soalan yang ada pada paparan. Jadi murid-murid akan memilih. Kak Nisa akan panggil nama, dan Kak Nisa yang akan mewakili mereka untuk pilih nombor soalan. Baik, boleh, tak ada Nisa. masalah. Okey. Jom cikgu, saya rasa murid-murid di dalam talian dah bersedia. Semua dah bersedia, boleh tak buat macam ni? Kalau dah bersedia nak menjawab soalan, berikan thumbs up. Okey. Dan murid-murid di rumah boleh turut menjawab bersama-sama dengan kita. Jom cikgu, kita mulakan. Siapa nak jawab dulu? Angkat tangan. Sebelum saya pilih nombor soalan. Okey. Aziatul Nadia nak jawab dahulu. Okey, saya pilihkan nombor soalan untuk anda. Soalan nombor 2. Baik, saya angkat cikgu. Soalan nombor 2 berbunyi. Asyik baik tak nampak jawapannya. Pakatan British dengan Belanda bertujuan menamatkan pertikaian dua kuasa ini berkaitan penguasaan Singapura. Betul atau salah? Dia jawab betul, cikgu. Betul. So cikgu juga jawab betul. Betul. Kita semak boleh, cikgu? Semak.
Jawapannya betul. Cikgu nak saya bacakan huraian? Boleh, boleh. Okey, huraiannya. Pakatan British dengan Belanda turut mengukuhkan persahabatan British dan Belanda di Eropah. Peperangan melibatkan dua kuasa barat ini pada abad ke-17 dan abad ke-18 ditamatkan melalui rundingan ke arah perdamaian. Baik, cikgu, kita teruskan soalan seterusnya. Okey, ada yang nak jawab? Angkat tangan. Berdebar ni, angkat tangan dulu sebelum tahu nombor soalan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ada yang nak cuba? Okey, Hafiz. Hafiz, anda mendapat soalan nombor 4. Baik, saya bacakan ni, cikgu. Ya. Soalan nombor 4 berbunyi. Syarat Perjanjian London 1824 menetapkan British tidak membuka pertempatan baharu di Kepulauan Riau Lingga dan kepulauan lain di selatan Singapura. Betul atau salah? Berfikir. Okey, Besar betul betulnya. Memang betul-betul. Cikgu punya betul? Betul, memang betul-betul. Okey, jawapannya betul. Okey, kita Syarat teruskan. Perjanjian London. Syarat Baik. Perjanjian London itulah. Okey, kita nak tanya siapa lagi? Cikgu tadi saya nak bagi ganjaran lah Tak apa, kepada... nanti kita jangan lupa kita Kita terus bagi sebab kedua-duanya betul tadi. Okey, kita terus Baik. sebab tadi wadah ada angkat. Jadi kita terus pergi pada wadah. Boleh. Ada yang nak... Mawadah tadi. Mawadah. Okey, silakan Mawadah. Soalan anda nombor 6. Nombor 6, okey, yang ini. Nombor 6 berbunyi. Perjanjian London 1824 memecah belahkan empayar Kesultanan Johor Riau. Betul atau salah? Angkatkan kad jawapan anda. Dia jawab betul, cikgu. Betul juga. Saya pun betul juga. Betul Kenapa juga. semua soalan ni kebetulannya dapat yang betul-betul? Okey. Jawapannya betul. Okey. Tahniah. Baiklah, seterusnya ada lagi yang nak menjawab soalan? Kita boleh bagi. angkat tangan. Okey, Darwish. Soalan anda bernombor 3. Soalan nombor 3, yang ini. Soalan nombor 3. Okey. Soalannya, pemeteraian Perjanjian London 1824 membuktikan kuasa barat mengutamakan kedaulatan kerajaan-kerajaan alam Melayu. Betul atau salah? Di manakah kad jawapan anda? Dia jawab salah, cikgu. Merah tu salah, memang salah. Memang Sebab salah. dia kata mengiktiraf, mendaulatkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan Baik. tentulah kalau kita lihat, cikgu ada berikan penerangan ya. Perjanjian London 1824 ini tidak langsung melibatkan Raja-Raja. Dia melibatkan British dengan Belanda saja. Jadi dah tentu, itu adalah satu cara yang menunjukkan bahawa mereka tidak menghormati kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ya, jadi betul jawapannya salah. Okey. Jadi untuk keempat-empat murid kita berikan 3 bintang. 3 ganjaran. 3 Baiklah, ganjaran 3 untuk bintang Mawadah. untuk semua. Okey. Semua. Jadi kita sebenarnya ada 2 soalan. Saya buka satu lagi soalan untuk Soalan bonus ya, cikgu? Bonus. Jadi kat sini bonus siapa yang angkat tangan dahululah. Baik. Okey, ada yang nak Okey, cuba? tu Kita ada tadi. soalan 1 dan soalan 5. Cepat angkat tangan Nadia. Oh, Okey. lajunya Nadia, sabar-sabar. Saya nak bagi okey. ganjaran pada semua Nak orang. bagi Okey, baik. ganjaran. Soalan bonus. Bonus ya. Soalan bonus. nombor 1 atau 5. Kejap ya. Zaitun Nadia ya, cikgu tadi? Ya. Soalan nombor 1. Yes. Baik, nombor 1. Soalannya berbunyi, Perjanjian London 1824 menyebabkan British perlu mengiktiraf pertempatan Belanda di Bangkahulu. Betul atau salah? Dia punya angguk tu. Dia cakap salah, cikgu. Salah. Okey. Kak Lisa boleh bantu untuk semak jawapan? Saya semak jawapannya salah. Jadi betul. Jawapan Mata yang tambahan diberikan. untuk Okey, jadi kita bagi Azatul. Azatul 3 markah. 3 mata bintang. lagi. Okey, Baiklah, bintang. nampaknya Azatul dah mendapat jawab soalan bonus kita, cikgu. Macam mana cikgu nak simpulkan terhadap apa yang kita telah pelajari setakat segmen ini? Saya sebenarnya sangat berpuas hati dan sangat gembira kerana murid-murid dalam talian ini sangat memberikan tumpuan dalam topik yang kita bincangkan. Baik. Mungkin sebab kita bincangkan hanya berkaitan dengan perjanjian saja. Ya. Jadi fokus mereka perjanjian London. Perjanjian London. Jadi kalau kita lihat di sini kita ingat saya lupa nak terangkan bahawa perjanjian itu apa sebenarnya. Perjanjian adalah melibatkan persetujuan antara dua pihak atau beberapa pihak terhadap sesuatu perkara. Baik. Okey. Jadi Baiklah. memang kita berikan kepada semua murid-murid. dalam Tahniah, talian. semua dapat Tahniah. menjawab dengan baik dan mendapatkan mata ganjaran. Kita akan beristirahat seketika, yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak ni.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM. Kita akan teruskan perbincangan. Topik kita hari ini Perjanjian London 1824. Silakan Cikgu Nurhayati. Okey, Lina, okey? Baik. Lina okey, Kak Saya Nisa okey. okey. Murid-murid dalam talian okey. Jadi kita akan teruskan kepada satu kita nak lihat ya. Objektif kita untuk segmen ini ialah untuk menilai kepentingan memelihara kedaulatan negara. Okey, kalau lihat pada paparan ini saya memfokus kepada Pulau Pinang, Melaka, Singapura dan seterusnya pada paparan ini kalau kita lihat adanya bendera yakni bendera negeri-negeri selat. Baik. Jadi pembentukan negeri-negeri selat ini adalah kira satu peristiwa susulan setelah berlakunya Perjanjian London 1824. Jadi dalam Perjanjian London 1824 kita lihat bahawa persetujuan yang telah dicapai antara kuasa Belanda dan kuasa British. Belanda melakukan perluasan di kawasan Selat Sumatera, selatan Singapura itu maksudnya di kawasan Sumatera dan kepulauannya, dan British pula menguasai kawasan Tanah Melayu. Jadi pada awalnya mereka menguasai Singapura, Pulau Pinang, Melaka lah bagi kerajaan British, dan mereka membentuk pentadbiran dalam yang dikenali sebagai pentadbiran negeri-negeri selat. Baik. Okey, tetapi kita tak nak bincangkan di situ dalam segmen ini kerana kita akan memfokus kepada apa tu yang dimaksudkan dengan daulat. Daulat. Jadi daulat. Kan biasa dengar daulat ni kan? Jadi daulat, tuanku, apa maksud cikgu. daulat? Murid-murid dalam talian, apa maksud daulat? Ada yang tahu? Boleh kongsikan? Okey, apa maksud daulat? Siapa nak kongsikan? Ringkas dan padat. Saya minta Okey, Hafiz. Hafiz silakan. Negara yang tak dijajah. Ya, daulat tu maksudnya negara tak dijajah. Betul lah, kalau tidak dijajah, maknanya Kita? pemerintah itu memerintah mengikut cara mereka. Jadi itulah dikatakan sebagai daulat. Jadi daulat ini sebenarnya ada istilah yang kita kata dalam sejarah, ini adalah konsep yang perlu dikuasai oleh murid-murid, terutama sekali apabila mereka melangkau ke tahap menengah atas. Ya, Okey, baik. jadi apakah yang dimaksudkan kedaulatan? Kedaulatan merujuk kepada kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melakukan pemerintahan dan pentadbiran mereka mengikut acuan lah. Baik. Jadi bebas di situ. So Bebas. kalau kita lihat persoalan seterusnya bila kita dah tahu bahawa bebas itu, jadi mengapa kita perlu memelihara kedaulatan. Jadi sebelum tu pada Hafiz kita berikan tiga bintang. lagi. Okey, Baik. jadi ini soalan Banyak cikgu ni. buka kepada murid-murid dalam talian. Okey, mengapa kita nak memelihara kedaulatan ni ya? Mengapa memelihara kedaulatan ni penting? Ada yang nak kongsikan kenapa memelihara kedaulatan itu penting? Mengapa? Kerana kan. Ada yang nak kongsikan? Siapa nak Darwish nak jawab kongsikan? apa? Silakan. Supaya negara aman daripada anasir-anasir yang negatif. Aman daripada anasir negatif. Anasir luar lah. Maksudnya bebas dari anasir luar. Sebab itu kita kena memelihara kedaulatan. Kedaulatan itu penting. Okey. Jadi ada tak lagi jawapan lain? Berapa ganjaran kita nak beri pada Darwish? Sebab Tiga ini juga. mereka nak kena berfikir ni. Kita Betul. berikan 3 bintang lah Baik. kepada Darwish. Okey. Okey. Mengapa agaknya kita perlu memelihara kedaulatan ini penting? Bukan kepada kerajaan saja, sebenarnya kita sebagai warga negara. Mengapa? Ada lagi yang nak kongsikan kepentingan mengapa memelihara kedaulatan itu penting? Mawadah nak kongsikan? Silakan Mawadah. Mungkin dia tak boleh nak. Kerana kita perlu jaga negara kita. Perlu jaga negara kita. Kita nak jaga negara kita kan. Okey. Pentinglah sebab kita nak memerintah dengan cara kita. Okey, jadi soalan seterusnya ialah sebab tadi mengapa Ya. penting. Jadi soalan yang kedua ialah bagaimana? Maksudnya langkah cara kita memelihara kedaulatan negara. Ya, sebelum itu cikgu ganjaran untuk Mawadah. Juga tiga. Okey, soalan ini bagaimana kita nak memelihara kedaulatan negara? Kalau murid lah, sebagai seorang murid, apa yang awak boleh lakukan untuk memelihara kedaulatan negara ni? Okey, terbuka? Terbuka kepada semua. Ya, terbuka kepada untuk semua. mengutip lebih ganjaran. Okey, Darwish. Silakan Darwish. Menghormati pemerintah.
bagaimana kita? Ya, betul. Kita menghormati pemerintah, taat setia kepada raja dan negara. Itu rukun negara kita. Rukun negara kita taat setia kepada raja dan negara. Jadi itulah sebenarnya lambang atau cara kita nak memelihara kedaulatan negara tadi. Jadi ganjaran untuk Darwish? Ganjaran 3. 3 lagi untuk Darwish. Penuh dah ni. Okey, ada lagi tak murid yang nak berkongsi jawapan mereka? Ada lagi nak kongsikan? Wadah. Silakan. Wadah. Sayangi negara kita. Ya, kita sayang negara. Betul? Macam mana kita nak sayang negara kalau Nisa? Macam mana kita nak tunjuk kita sayang Kalau negara kita? saya nak menjaga alam sekitar supaya negara saya kekal bersih dan cantik. Itu cara saya sayang negara saya. Ya, betul. Sebab mungkin kata, apa kaitannya kan? Tapi itu maksudnya kita membantu negara untuk meningkatkan atau menonjolkan imej yang baik kepada orang luar tentang negara kita. Jadi ganjaran untuk Mawadah? Ganjaran Mawadah juga 3. Jadi mungkin kata kita tak lihat pada konsep cara memelihara kedaulatan tu dengan cara dengan cara yang secara ilmiah kita kata patriotisme. Sebenarnya kalau sebagai murid, okey, jawapannya mungkin murid boleh jawab kita belajar bersungguh-sungguh. Jadi belajar bersungguh-sungguh apa kaitannya? Sebab dengan belajar bersungguh-sungguh kita dapat membantu negara untuk melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan nanti akan jadi sebagai aset untuk membantu negara sebagai tenaga kerja untuk memajukan negara. Itulah kedaulatan. Itulah peranan murid-murid untuk memelihara kedaulatan. Dan bagi setiap peringkat sebenarnya peranan pelbagai peranan yang penting sekali. Kita sama-sama bekerjasama untuk memelihara kedaulatan negara kita agar tidak ada campur tangan daripada kuasa-kuasa luar. Betul. Jadi di sini, kan Kak Nisa dan juga murid-murid dalam talian dan juga murid-murid di rumah, sebelum cikgu buat kepada soalan ini, sebenarnya cikgu nak memberikan sedikit rumusan pada topik kita lah. Jadi kita sebenarnya membincangkan tentang perjanjian London. Kita membincangkan tentang kesan. Jadi juga kita menekankan tentang kepentingan kedaulatan, cara memelihara kedaulatan dalam aspek kita, perspektif sebagai seorang murid. Jadi sebenarnya peranan itu besar. Jadi cikgu harap murid-murid anggaplah mesti mempunyai anggapan bahawa kita juga penting kepada negara untuk memelihara kedaulatan. Jadi dalam paparan atau perbincangan kita sebenarnya tak sah kalau dalam satu sesi pembelajaran kalau kita tak berikan latihan kepada murid-murid sebagai pengukuhan. Jadi di sini cikgu sediakan satu soalan. Sebenarnya soalan ini juga terkandung dalam buku teks sejarah tingkatan 3. Okey. Jadi soalan pada halaman 54, jadi murid-murid di rumah boleh buka buku teks sejarah tingkatan 3, muka surat 54, jadi soalan 5C. Jadi pada soalan nombor 5 ni sebenarnya ada gambar yang menunjukkan tentang dua kuasa lah, British dengan Belanda. Jadi soalannya, bagaimana ketegangan hubungan antara British dengan Belanda diselesaikan? Bagaimana maksudnya cara lah. Cara. Baik. Jadi Kak Nisa mungkin terfikir kan, sebenarnya jawapan ini mudah. Sebab sepanjang perbincangan cikgu sentiasa menyebut tentang cara ni lah. Cara hubungan antara British Belanda yang bermula dengan konflik 4 siri perang, kemudian dengan disusuli dengan tindakan British meluaskan pengaruh dia dengan menguasai Singapura itu, menimbulkan ketegangan. Maka inilah cara, bagaimana cara yang dilakukan. Baiklah, adakah ini soalan pengukuhan untuk mereka lakukan di rumah atau kita nak minta seorang untuk jawab? Tidak. Ini kita akan minta murid-murid untuk membuat pengukuhan di rumah. Berbantukan dengan oleh guru mata pelajaran. Jadi jangan lupa, murid-murid juga boleh merujuk kepada U-Pustaka untuk mendapatkan sebarang sumber untuk mengukuhkan kefahaman mereka tentang subjek sejarah. Baiklah. Cikgu, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan pencapaian murid-murid kita? Tengoklah cikgu, ganjarannya begitu penuh. Jadi semuanya mantap. Kita berikan, cikgu rasa semua orang akan layak mendapat 4 bintang keseluruhan. Tetapi kita perlu memilih seorang yang menjadi juara dalam sesi kita. Siapakah juaranya? Melihat kepada pencapaian-pencapaian. Boleh tahan mereka ni hari ni? Siapa agak-agaknya?
Okey, cikgu tak tahu berapa Semua bintang juara semua. lah cikgu sebab semuanya banyak. Tak terkira dah ni. Okey, jadi saya rasa kita membuat kata semuanya mendapat juara. Semuanya Ya. juara. Sebenarnya murid-murid dalam talian dan di rumah merupakan juara kepada kami guru-guru apabila Baik. kamu semua memberikan fokus Baik. dalam mata pelajaran kita. Baiklah Cikgu ucapkan cikgu. terima Bagaimana dengan murid-murid di rumah nak mendapatkan latihan pengukuhan dan bahan-bahan rujukan lanjut untuk mata pelajaran kita hari ini? Silakan cikgu. Okey, kita rujuk kepada sumberku. Baik. Dan ada You Pustaka, cikgu ada sebut tadi sebenarnya banyak carian Ya, betul. yang telah pun dikongsikan oleh guru-guru sejarah Malaysia dalam setiap subtopik tersebut. Baiklah. Murid-murid di rumah boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen. Kita telah pun tiba di penghujung kelas kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Terima kasih murid-murid bersama-sama dengan kita hari ini. Hafiz, Darwish, Mawadah dan juga Azatun Nadia. Terima kasih jurubahasa isyarat kita hari ini, Cikgu Lina Khalida dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Terima kasih murid-murid di rumah. Saya Nisa K. Kita bertemu lagi. Bye.